أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dan jemaah hadirin hadirat rahimakumullah. Dah sama-sama di kesempatan waktu yang Allah Ta'ala berikan pada pagi ini, memulakan perbincangan ilmu dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Setinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah. Dengan keizinan daripada Allah, maka dapat lagi kita meneruskan di antara amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salah satunya namanya ubudiyah ataupun disebut sebagai ibadah, yang mana Allah Ta'ala menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam tempoh beribadah ni sidang jemaah, pasti akan ada ujian. Dalam tempoh kita hidup di atas dunia, selama mana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nyawa, ketahuilah selama itulah tempoh Allah Ta'ala uji kita. Ujian sebagai seorang hamba ni sidang jemaah tidak akan putus sehingga kita ni mati. Sebab Allah Ta'ala menyebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami akan uji mereka daripada perkara-perkara tak baik, daripada perkara yang baik, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Maka sidang jemaah, pada hari ini kita diuji. Dalam konsep sebagai seorang hamba yang hidup di atas dunia, Allah Ta'ala uji. Sebab itu para alim ulama sidang jemaah, sebelum dia nak bertemu pada hari esoknya, sebelum dia nak bertemu pada hari barunya, maka sidang jemaah ditutup pada hari ini. Contohnya lah, pada hari ini adalah waktu malam. Dia akan tutup dengan taubat, dia akan tutup dengan penyesalan, dia akan tutup dengan pengharapan. Supaya pada hari esok Allah Ta'ala ringankan ujian. Supaya pada hari esok Allah Ta'ala bukakan lembaran hari dengan kebahagiaan. Kerana setiap hari kita diuji. Maka dalam tempoh ujian tersebut, di antara nasihat yang kita akan bincang pada hari ini, sebagai panduan supaya kita tidak tersasar, supaya kita ini tidak terlupa dan leka. Kata sebahagian ulama, man taraka adh-dhunub raqqa qalbuhu, wa man taraka al-haram wa akala al-haram saffat fikratuhu. Yang mana kata ulama, barang siapa yang meninggalkan dosanya akan lembutlah hatinya. Dalam masa yang sama, wa man tarakal haram, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, wa akalal halal, dan dia mengambil ataupun dia makan perkara-perkara yang halal, qaffat fikratuhu, akan jernihlah fikirannya. Maka dalam nasihat ini, perkara ini kita sering lalui. Sama ada kita ini masih lagi
ingin memegang perkara-perkara untuk seronok dan perkara itu menamakan sebagai dosa, ataupun sidang jemaah kita masih lagi ingin menegakkan hawa nafsu, mengambil perkara-perkara yang haram, sedangkan itulah bentuk ujian yang Allah Ta'ala uji sebagai seorang hamba. Yang mana kata ulama ini, barang siapa yang pada hari ini tinggalkan dosa, tak nak dah buat maksiat, tak nak dah tinggal solat, nak memperbaiki solat ustaz, nak cari tuan guru supaya saya ni kenal kalam Allah. Kata ulama ini, raqqa qalbuhu, hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Sebab itu sidang jemaah, kalau kita baca ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan tentang jaganya hati. Hati kita ini perlu dijaga. Hati kita ini perlu dilihat. Hati kita ini perlu dirawat. Sebab itu setiap seruan yang Allah Ta'ala berikan menandakan keadaan hati kita. Ada orang dipanggil dengan seruan an-nida, namanya azan. Hatinya tidak terpanggil, maka itulah keadaan hatinya. Ada orang sidang jemaah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ceritakan tentang neraka. Hatinya tidak gementar, tidak takut. Itulah keadaan hati kamu. Ada orang sidang jemaah melihat daripada sudut matanya sendiri bahawasanya ujian bala bencana yang Allah Ta'ala takdirkan kepada dirinya, hatinya tidak terpalit untuk Allah. Maka itulah keadaan hatinya. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam suratul Baqarah, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Tak tahu kerasnya hati kita ini, ambillah batu. Sebab itu ciptaan batu ni sidang jemaah, bukan semata-mata Allah Ta'ala nak tunjuk, ini batu. Kan? Maha suci Allah, Allah Ta'ala ciptakan ciptaan di atas dunia ni, langit, bumi, haiwan, tumbuhan, batu. Dan Allah Ta'ala simpulkan dalam kitab sucinya, supaya kita ni boleh nampak. Di antara hikmah Allah Ta'ala ciptakan batu, dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Dan kami keraskan hatinya seperti mana batu kerasnya. Kalau sidang jemaah pegang batu, memang fizikal batu ni keras. Tercampak batu ke cermin kereta akan retak. Campak batu ke cermin rumah boleh pecah. Bukan batunya pecah, cermin yang pecah. Kerasnya batu. Kata ulama sidang jemaah, hati manusia itu apabila sesuatu nasihat dilontarkan kepada hati, yang mana hati itu kerasnya seperti batu, maka secara logiknya nasihat tersebut akan terpalit kepada orang yang melontar tersebut. Umpama sidang jemaah, kita ada perkara-perkara yang kita nak baling kat batu. Ini batu dan kita ini, satu tangan kita ni nak baling sesuatu ke batu. Ambillah contohnya bola. Baling bola ke batu, bola tersebut akan terpantul ke kita balik. Maka kata ulama, itulah keadaan apabila seseorang itu mempunyai hati yang keras. Dia berikan nasihat, tak masuk, pantul balik kepada orang yang beri nasihat. Dibacakan ayat suci Al-Quran, tak masuk dalam hatinya, keluar balik sidang jemaah. Dan perlu kita lihat sejauh mana hati kita berada pada hari ini. Sebab itu sidang jemaah, dalam agama kita ni, perkara yang perlu kita lihat daripada sudut nasihat yang dibacakan pada awal tadi, yang pertama hati, yang kedua akal fikiran. Apabila kita menjaga dua sumber ini, jaga hati baik-baik, menggunakan akal fikiran untuk memikir, bertafakur, merenung kebesaran Allah, kita akan selamat. Sebab itu, dalam kehidupan kita ni, kita kena belajar ilmu. Kena setiap hari belajar ilmu. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai satu istilah muraja'ah.
Tak, saya semayang hari-hari. Tapi apa salahnya sidang jemaah hari-hari buka? Apa rukun solat? Apa syarat sah solat? Apa perkara yang membatalkan solat saja je? Murajaah, ingat balik sidang jemaah. Rukun qauli ada berapa? Rukun fi'li ada berapa? Supaya sidang jemaah hati kita ini, fikiran kita ini boleh menjadikan satu alat untuk kita kenal Allah. Dan kita masuk dalam bab solat sidang jemaah. Dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan, di antara punca jatuhnya, runtuhnya Islam, terungkainya Islam sidang jemaah dengan dua perkara, kata baginda Nabi. Yang pertama, kata baginda Nabi, daripada sudut al-hukmu, kepimpinan. Apabila di suatu tempat itu tidak mengamalkan tentang sistem perundangan Islam, sistem hukum Islam, ataupun sidang jemaah kita ni sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, tidak mengamalkan sistem Islam dalam keluarga kita, maka kata baginda Nabi, akan runtuhlah keluarga tersebut. Akan runtuhlah nilai Islam dalam suatu tempat tersebut. Dan ternyata betul. Tak nak tengok daripada sudut yang jauh. Contohnya pejabat ke negara, tak nak. Nak tengok keluarga dulu. Apabila sidang jemaah melonggarkan elemen-elemen Islam dalam keluarga, cuba tengok apa terjadi dalam keluarga. Anak dah mula jadi biadab. Isteri dah mula tak respect kepada suami. Mak ayah biarkan anaknya terumbang ambing. Anak-anak mengambil kawan-kawan teman balik ke rumah. Apabila ayah dan ibu sedang sakit, dibiarkan begitu sahaja. Terjadi. Yang kedua, kata baginda Nabi, apabila seseorang itu meninggalkan solat. Solat ni penting sidang jemaah. Sebab itu kata baginda Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu fi yaumil qiyamah as-salah. Perkara yang pertama akan dihisab pada hari kiamat nanti, solat kita. Ramai ke yang meninggalkan solat? Masih lagi ramai. Kadang pengalaman ustaz menyampaikan motivasi ceramah di sekolah-sekolah ni sidang jemaah. Kita kadang-kadang bertanya satu dua soalan kepada anak-anak pelajar ni sidang jemaah. Kadang kita bertanya, berapa rakaat? Solat isyak berapa rakaat? Ada pelajar yang tak tahu lagi. Berapa rakaat solat isyak? Dia geleng kepala. Maka ustaz tahu. Dalam kehidupan pelajar ini, solat isyaknya tidak jaga. Dia tak tahu. Dan dalam solat ini jugalah sidang jemaah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimis solah. Kita mendirikan solat ini untuk apa? Allah Ta'ala sebut, wa aqimis solata li zikri. Untuk ingat kepada aku, yakni ingat kepada Allah. Maka pada hari ini sidang jemaah kita bertanya kepada diri kita, hati kita ni sejauh mana apabila melaksanakan solat ingat kepada Allah. Sebab itu dalam firman Allah Ta'ala yang lain, Allah Ta'ala menggunakan solat itu dalam kalimah hafizu, jaga. Hafizu ala salawati wa salatil wusta, Allah Ta'ala sebut. Baik, kadang pun pelik. Kenapa Allah Ta'ala sebut seruan dalam bentuk dirikan solat, dalam bentuk jaga solat? Kerana siapa yang tidak jaga solat, tidak termasuk dalam golongan yang berjaya dalam kehidupannya. Allah Ta'ala sebut, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya di kalangan orang beriman, solatnya dalam keadaan khusyuk. Macam mana ustaz nak solat dalam keadaan khusyuk? Maka kata Habib Ali Zainan Abidin rahimahullahu ta'ala, solat dalam keadaan khusyuk, mestilah kita ini kena bersedia seawal sebelum solat, semasa solat dan selepas solat. Oh, sebelum ni saya solat masa solat je ustaz.
sebelum solat tu saya tak bersedia. Kena bersedia daripada sebelum solat lagi kalau kita nak jaga solat tersebut. Di antara jaga solat sebelum solat ni sidang jemaah, Ustaz nak baca satu hadis. Kata baginda Nabi, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa saffil awal." Kalaulah manusia tahu, kata baginda Nabi, betapa besarnya ganjaran di dalam seruan azan, betapa besarnya ganjaran orang yang duduk di saf yang pertama. Maka kata baginda Nabi, "Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastamahu alaihi." Dan apabila dia tahu ganjaran itu besar, nak dapatkan dua perkara tersebut tidak boleh tidak daripada cara undian, maka mereka akan melakukan undian tersebut. Kata baginda Nabi, besarnya ganjaran orang yang duduk di safful awal. Saf yang pertama. Tapi berbeza dengan keadaan kita. Kadang Ustaz perhati sidang jemaah, bila mana dah pegang mat imam ni, nak suruh orang ke depan tu payah. Penuhkan saf yang pertama, di ujung tu ada kosong. Tuan-tuan, abang-abang, penuhkan saf pertama. Kadang dia nak melangkah pergi ke hujung tu berat kaki. Dia panggil orang yang duduk di sliding tepi sana. Padahal dia lagi dekat dengan saf yang pertama. Awak duduk depan. Jadi kalau kita tahu bahawasanya saf yang pertama itu, kata baginda Nabi, besar ganjarannya, maka kita akan rebut. Begitulah sidang jemaah, kita nak jaga solat kita. Banyak lagi perkara yang kita boleh jaga solat kita, iaitu datang solat berjemaah ke masjid. Nabi pun cerita, "Lau ya'lamun nas," kalaulah manusia tahu bahawasanya besarnya ganjaran orang datang ke masjid, solat berjemaah, walaupun merangkak-rangkak, dia akan datang. Tapi kenapa saya tidak tahu? Kerana hati ini masih keras. Kerana hati ini masih membagikan kepada kenikmatan dunia. Kerana hati ini kadang-kadang solat tu bukan kerana Allah. Jadi macam mana kata Al-Habib Zainal Abidin, sidang jemaah, kalau kita nak khusyuk dalam solat, yang pertama sebelum mengangkat takbir, cuba hadirkan di dalam hati, aku sedang berhadap dengan zat yang menciptakan aku. Belum kita nak angkat takbir ni, salli fadu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sebelum nak angkat takbir ni, hadirkan di dalam hati, aku sedang menghadap zat yang menciptakan aku. Tuhan yang mengetahui apa yang ada di dalam diri aku ini. Sedangkan sebelum ni kita banyak buat salah, tak tahu berapa banyak sebenarnya kita kesalahan dengan Allah. Dan kita sedang menghadap Tuhan yang maha mengetahui segalanya. Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita, Tuhan yang memberikan kesihatan kepada kita, Tuhan yang memberikan zuriat kepada kita, yang dengan perkara tersebut kita bahagia sampai ke hari ini. Sebab itu ditanyakan kepada seorang ulama namanya Syaiban. "Wahai Imam, aku nak tanya," kata seorang pelajar ini sidang jemaah, "tentang hukum. Sekiranya aku solat dalam keadaan aku lupa, sama ada aku berada di dalam rakaat yang ketiga ataupun yang keempat." Jadi kata Imam Syaiban tersebut sidang jemaah, nak aku jawab mengikut mazhab aku ataupun mazhab kamu? Jadi tanya orang yang tukang soal tadi, dia kata aku nak jawapan daripada dua-dua mazhab. Aku nak jawapan daripada mazhab kamu, aku nak jawapan daripada mazhab aku. Jadi Imam Syaiban ni menyatakan, baik, mengikut mazhab kamu, kalau kamu terlupa sama ada rakaat ketiga ataupun rakaat keempat, maka tetapkanlah pada rakaat yang paling sedikit. Maknanya kalau kita rasa kita ni rakaat ketiga ke rakaat keempat, buat rakaat ketiga.
Tetapkan pada rakaat yang ketiga, yang paling sedikit. Kemudian pada akhirnya lakukanlah sujud sahwi. Settle. Dan perkara ini biasa kita belajar secara umum. Maka jawapan daripada mazhab aku, dia kata, kalau sekiranya kita solat dalam keadaan kita ni tak boleh tahu rakaat ketiga ke rakaat keempat, kata apa sidang jemaah Imam Syaiban, aku akan pukul, aku akan sebat orang tersebut. Jadi pelajar ni menyatakan bahawasanya, ya Imam Syaiban, kenapa mahu sebat? Dalam keadaan kita ni manusia yang sering lupa. Dia kata, akan aku letakkan hukuman supaya orang itu tidak mempermainkan fikirannya di dalam waktu solat. Aku akan ingatkan kepadanya dalam tempoh beberapa ketika, tolong putuskan dengan dunia. Nak supaya kita ni solat berkualiti. Kadang kita angkat takbir Allahu Akbar. Nah, dalam keadaan sidang jemaah tak boleh lagi putus dengan dunia ni. Ingat macam-macam perkara. Fikir apa yang aku nak buat pada hari esok. Esok dah fikir tu. Fikir apa yang aku nak makan pada hari esok. Sedangkan dia sedang menghadap Tuhan yang menciptakan dia. Maka kata Imam Syaiban, akan aku sebatnya supaya dia tidak main dalam solat. Yang kedua, kata Imam Habib Zainal Abidin, sidang jemaah, kita nak khusyuk dalam solat, di antara langkahnya, dirikanlah solat seumpama solat yang terakhir. Sebab itu sidang jemaah, kita pernah bawa seorang penceramah di sini. Ya, seorang penceramah yang mana Al-Fadhil Ustaz ini, sidang jemaah, kalau dia jadi imam, dia akan ingatkan kepada kita. Solatlah seumpama ini solat yang terakhir, dia kata. Ada. Supaya apa? Supaya datangnya serius kita dalam solat. Kerana ibadah solat ni sidang jemaah, satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala turunkan firmannya, kewajipannya, bukan melalui malaikat Jibril, beritahu kepada Nabi SAW. Kalau sebelum ni ibadah haji, ibadah puasa, kefarduan zakat, berbakti kepada mak ayah dan sebagainya, malaikat Jibril akan turun bawa firman, beritahu kepada Nabi, sampaikan kepada Nabi. Itu di antara ibadah-ibadah yang lain. Tapi khusus dalam ibadah salat, Allah Ta'ala angkat Nabi naik ke langit dan menyampaikan tentang kefarduan solat. Pentingnya kita meninggikan tentang ibadah solat ni. Maka Ustaz, kalau orang yang tidak mendirikan solat, dia telah melepaskan salah satu ibadah yang sangat special dalam umat Islam. Ramai ke? Masih ramai. Dan kata baginda Nabi dalam sepotong hadis, jagalah dua solat di antara inna athqalas salah. Sesungguhnya solat yang paling berat untuk didirikan oleh seorang hamba. Kata baginda Nabi, yang pertama solat subuh, yang kedua solatul isya. Dan ternyata ada orang masih lagi mendahulukan lenanya sehingga 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi baru bangun dalam keadaan tidak bersalah. Bangun dalam keadaan masih lagi merasakan selesa, pergi ke dapur, angkat tudung sadi, makan, minum dahulu. Sedangkan kewajipan solat tu dah tinggal. Subhanallah. Maka kena jaga-jaga sidang jemaah. Kemudian kata Habib Ali, sidang jemaah, kita dalam solat ni, kita kena tengok selepas kita solat. Macam kita hari ni. Bukan hanya setakat sebelum solat kita jaga datangkan khusyuk. Bukan semasa solat kita jaga betul-betul syarat sah solat, rukun dan sebagainya. Dalam masa yang sama selepas solat, Habib menyatakan, lihatlah keadaan solat kamu seperti apa. Kerana Allah Ta'ala menyebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Solat orang yang betul-betul beriman pada Allah, selepas dia solat, tubuh badannya akan berjaya menghalang dirinya daripada perkara fahsya'i wal munkar. Perkara keji dan perkara mungkar. Berjayalah solat pada hari tersebut. Hatinya sudah tidak tertarik dengan maksiat. Hatinya sudah tidak tertarik dengan perkara-perkara yang boleh mengendangkan dosa, walaupun dosa itu kecil. Hatinya sidang jemaah ingin ataupun lapar, dahaga kepada nasihat. Bang, beri nasihat kat saya ni bang. Hati orang yang hidup. Jadi kalau kontra daripada tersebut, masih lagi menegakkan hawa nafsu, masih lagi berkawan dengan kawan-kawan yang lara, masih lagi sidang jemaah hati ni tidak boleh berlapang dada dengan nasihat, maka solat kamu tidak berkualiti. Dan khawatiri sidang jemaah solat kita itu tergolong dalam solat fawailul lil musallin. Solat dalam keadaan Allah Ta'ala celakakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Solat ini juga Allah Ta'ala menceritakan tentang satu golongan, iaitu al-munafiqun. Kita biasa dengan kalimah munafik. Orang sampai buat filem munafik ni. Maka sidang jemaah ketahuilah orang munafik ini adalah orang yang jauh daripada hatinya mengingati Allah. Dan orang munafik ini ada yang solat. Allah Ta'ala menyebut, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salah, qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang-orang munafik ni dia melakukan tipu daya kepada Allah. Mulut berkata, Allah lah Tuhan aku. Tapi hatinya tidak bersaksikan Allah. Di antara cirinya, wa idza qamu ila salah, apabila dia mendirikan solat. Solat orang munafik ni cirinya apa? Allah Ta'ala sebut kusala. Solat dalam keadaan malas. Sebab itu, ada something wrong kalau seseorang itu solat dalam keadaan malas. Solat dalam keadaan dipaksa. Sedangkan Nabi sebut, Marru awladakum bis salat bisab'ina sanah. Kena didik anak kita ni, kena terangkan pada anak kita ni, kena beritahu pada anak kita ni kepentingan solat, dirikan solat seawal umur 7 tahun. 7 tahun dah kena. Yalah dia solat tu mengambil, tapi kita beritahu dia kena solat awal 7 tahun ni. Baik, selepas fasa tersebut, naik umur 12 tahun, naik umur 18 tahun, naik umur 20 tahun sampai 30 tahun, umur dah dewasa dan kita kena lepaskan anak kita. Sebabkan sidang jemaah dia berkahwin dan sebagainya. Apabila satu hari kita melihat baliknya ke rumah kita masih lagi tidak mendirikan solat. Bangunlah bang, solat ni pukul apa? Di dalam keadaan malas. Maka sidang jemaah dikhawatiri. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Dia solat dalam keadaan malas. Dan Allah Ta'ala menyebut, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Dia solat tu dalam keadaan dia ingat kepada Allah Ta'ala hanya sedikit. Mungkin barangkali Bismillah hanya ingat Allah. Baca Bismillah saja ingat Allah. Lepas pada tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dah melalut ke laut dan sebagainya. Maka ulama menyatakan di antara satu ibadah yang kita buat tiap-tiap hari, solatlah. Mengaji sidang jemaah, mungkin barangkali ada orang mengaji, ada orang tak mengaji hari ni. Ada orang sidang jemaah dia bersedekah tiap hari, ada orang tak. Dia tunggu sidang jemaah, kadang hujung bulan ada lebih sikit baru bersedekah. Ada orang sidang jemaah dia mengamalkan solat 1/3 malam setiap hari. Ada orang tak, tunggu nanti 10 malam terakhir bulan Ramadan baru qiyam.
Tapi ibadah solat ni sidang jemaah hari-hari kita buat. Untuk apa? Kata ulama, untuk tadribat. Latihan. Latihan yang pertama supaya kita ingat kepadanya. Ingat kepada Allah. Kalaulah tidak difardukan solat dalam kehidupan kita, sedangkan orang yang solat pun lupa pada dia, kalau tidak difardukan solat dalam setiap hari, mana ingatan kita kepadanya? Subhanallah. Sebab itu dalam satu hadis kudusi, bila mana sidang jemaah Allah Ta'ala menyatakan, dalam hadis kudusi, Allah Ta'ala menyebut, langit yang terbentang luas kita lihat pada hari ini. Luas ke tidak langit? Luas. Ulama menyatakan nak compare dengan bumi, langit ni sidang jemaah seumpama padang pasir, bumi ni seumpama batu yang kecil diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Luas langit. Cubalah tanya sahabat kita yang kerja juru terbang. Apabila dia berada di atas langit, lapangnya langit, besarnya langit, kekuasaan Allah, ini makhluk Allah. Maka keluasan langit tersebut, apabila langit berbicara dengan Allah, dengan menyatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, i'dzalli, berikan keizinan kepada aku, an usqita, untuk kami ni hempam, ala ibni Adam, kepada anak-anak Adam, yang makan kurniaan kamu, tapi tidak sembah kamu. Langit yang seumpama kita melihat tidak ada mulut, langit yang seumpama kita lihat tidak hidup, tapi ternyata dia menjadi saksi apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Sehingga dia nak hempap kita ni. Kerana orang-orang ini, hamba-hamba ini makan daripada kurniaan Allah, makin lama makin sombong pada Allah. Dan Al-Imam Al-Ghazali menyatakan orang yang tidak solat merupakan orang yang seburuk-buruk mempunyai sifat sombong. Kita ada juga kadang-kadang diuji dengan sifat sombong . Ada biasa perangai tersebut. Apabila kita bantu orang, orang tak kenang apa punya jasa kita, kadang kita datang dengan dia dalam keadaan yang sombong. Kau tak ingat ke aku dulu bantu kau dan sebagainya. Tapi seburuk-buruk sifat sombong, kata Al-Imam Ghazali, apabila seseorang itu tidak sujud kepada Allah. Kerana tak solat. Kerana kamu makan daripada kurniaan dia. Kamu menggunakan daripada kurniaan dia anggota badan ni. Kamu pijak bumi yang diciptakan olehnya. Tapi kamu sombong kepadanya. Jadi solusi dia, punca dia, kita kembali kepada nasihat tadi, kata ulama tersebut, man tarakat dhunub, nak lembutkan hati untuk mendirikan solat, untuk jaga betul-betul solat, hari ini kena tinggal dosa. Slow-slow tinggalkan dosa. Dan Allah Ta'ala menyebut sidang jemaah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu ni ada muslihat dengan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala tak beri. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kadang kita ni jadi orang yang bersetongkol dengan orang yang zalim. Orang zalim kata sidang jemaah, contohnya, berkaitan tentang agama. Jangan contohnya sidang jemaah menyebut nama Allah dan kita menyokong. Kita bersetongkol dengan orang tersebut. Allah Ta'ala kata jangan. Kerana perbuatan seperti ini, sifat seperti ini, fatamassakumun nar. Tidak menguntungkan kamu. Yang menguntung orang tu. Kamu buat yang untung orang tu. Tapi daripada diri kamu, fatamassakumun nar, kamu akan duduk dalam neraka. Sebab itu selepas firman tersebut, Allah Ta'ala kata jangan bersetongkol dengan orang yang zalim. Apa Allah Ta'ala sebut? Wa aqimis salata liduluki syamsi.
Tinggalkan orang zalim, dirikanlah solat dengan betul. Kerana orang yang jaga solat, kehidupannya akan diberkati oleh Allah. Yang kedua, nasihat pada hari ini sidang jemaah, perkara-perkara yang disebut sebagai halal dan haram kena cakna sungguh-sungguh. Kerana dia akan membuat hasil kepada fikiran kita. Fikratuhu. Kata ulama ini, safat fikratuhu. Orang yang sentiasa mengambil berat daripada sudut halal dan haram, kata ulama ini, safat fikratuhu. Fikirannya akan jadi jernih. Fikirannya akan jadi baik. Fikirannya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayah, boleh ingat, boleh kenal Allah dan sebagainya. Maka sidang jemaah, jangan ambil perkara yang haram. Seperti mana sidang jemaah apabila Al-Imam Ghazali, Al-Imam Asy-Syafi'i sangat teruja dengan keagungan kelebihan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, kerana Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal ni adalah orang yang sangat teliti dari sudut halal dan haram dalam makanan. Dia akan teliti sungguh-sungguh halal dan haram dalam makanan. Kerana apa yang masuk dalam tubuh badannya, dia merasai akan ada kesan daripada sudut ibadahnya. Ada orang dia makan, bertambahlah dia semangat, rajin untuk melakukan ibadah, berzikrullah dan sebagainya. Ada orang dia makan sidang jemaah, bertambah malaslah dia dalam sudut ibadah. Imam Ahmad Ibn Hanbal dia akan tengok daripada sudut tersebut. Kenapa hari ini aku makan, aku malas beribadah? Ada something wrong dalam makanan aku. Jadi kata Al-Imam Syafi'i, satu hari apabila dia datang ke rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal, dijamu makanan, dia akan makan sungguh-sungguh. Dia akan makan sungguh-sungguh. Bukan nak menandakan bahawasanya, apa sungguh dia ni? Bukan. Tapi Imam Syafi'i menjawab sidang jemaah kepada anaknya, Imam Ahmad Ibn Hanbal, ditanyakan, kenapa kamu makan begitu bersungguh-sungguh? Dijawabkan sidang jemaah, kerana ayahmu, iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, sangat teliti berkaitan tentang halal dan haram dalam makanan. Aku nak ambil keberkatan daripada sudut makanan tersebut. Apa yang berlaku pada malam hari yang sama? Apabila sidang jemaah Imam Syafi'i, dia tidur bukan tidur yang betul, tetapi dia baring dalam keadaan dia memikirkan sepotong hadis yang dia boleh keluarkan 70 kaedah fiqh. Hari itu dia berjaya keluarkan 70 kaedah fiqh daripada sepotong hadis. Atas asbab mungkin barangkali sidang jemaah keberkatan makanan tersebut. Maka hari ini jernihkan fikiran kita daripada sudut halal dan haram. Baik daripada makanan, baik daripada sumber keuangan, baik daripada pakaian sidang jemaah, tengoklah semua tu. Kerana orang yang betul-betul jaga halal dan haram, fikirannya akan terbuka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan lembut untuk melelehkan air matanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir pada hari ini, sidang jemaah, ketahuilah, di antara dua nikmat, kata baginda Nabi, kadang kita hari ini kita dah biasa tinggalkan dosa. Kita nak cuba teliti dalam halal dan haram. Dalam masa yang sama, perhatikan, kata baginda Nabi, dua nikmat yang sering di antara hamba Allah Ta'ala lepaskan begitu sahaja. Yang pertama, kata baginda Nabi, as-sihhatu, kesihatan kamu. Maka hari ini Ustaz tengok di depan Ustaz ni semua muka-muka yang sihat. Maka jadikanlah kesihatan tu untuk kita kembalikan manfaatnya ke jalan Islam. Hari ini sihat sidang jemaah, pulunlah betul-betul. Kalau boleh sidang jemaah all out lah hari-hari ini buat baik. Kerana sidang jemaah pun pernah lalui, kita pun pernah melihat, ada orang sidang jemaah hari ini dia sihat, pagi sihat, petang dia dah mula rasa sakit.
Malam dah tak boleh nak bangun. Esokkan harinya sidang jemaah tak boleh nak bercakap seperti mana orang biasa. Esokkan harinya sidang jemaah tak boleh nak buang najis seperti mana orang yang normal. Apa yang dia nak, Ustaz, tolong doakan saya nak sihat, saya nak kembali pada Allah. Sebab itu nikmat sihat, jangan main-main. Yang kedua, kata baginda Nabi, wal faraghu, iaitu nikmat waktu lapang. Bagi orang-orang yang dah duduk pada zaman pencen, ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa Allah Ta'ala beri kepada kalian. Masa lapang jangan dibiarkan begitu sahaja. Masa lapanglah inilah sidang jemaah, perbaiki mana yang kurang. Apa yang kita tak tahu, kita ambil supaya kita tahu. Sebab itu sidang jemaah, di antara ulama menyatakan ilmun, ain, lam, mim. Perkataan ilmun, ilmu ni, ain, lam, mim. Ulama dia nak beritahu supaya kita ni ambil iktibar daripada ilmu, sehingga ada setengah ulama ni dijadikan akronim daripada satu makna yang sangat besar. Ain, dia kata, cuba ingat, ain itu melambangkan ketinggian. Aliyun, orang yang belajar ilmu, Allah Ta'ala akan tinggikan darjatnya. Orang yang belajar ilmu, Allah Ta'ala akan pandang dengan pandangan yang tinggi berbanding dengan orang yang jahil. Lam, apa makna lam? Lam itu bermaksud latifun, lembut. Orang yang belajar ilmu, makin lama hatinya dilembutkan oleh Allah. Orang yang belajar ilmu, makin lama anggota badannya lembut untuk beribadah pada Allah. Orang yang belajar ilmu, makin lama mulutnya lembut untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mim yang terakhir, kata ulama, mim itu bermaksud muhasabah. Orang yang belajar ilmu, bukan dia nak cari orang yang sekeliling dia. Ustaz cakap hari ini perkara sebenarnya perangai yang Ustaz cakap tu ada duduk di belakang saya ni Ustaz. Ada orang dia belajar ilmu, dipandang orang. Mana kesalahan orang ni? Sebaliknya sidang jemaah, kata ulama tersebut, mim itu kita belajar ilmu untuk muhasabah diri kita. Tengok balik di mana hati kita, seperti mana Ustaz sebut tadi. Keras ke tidak, jauh ke tidak dengan Allah. Macam mana apabila kita mendengar seruan Allah, di mana letakkan hati kita apabila kita melihat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala takdirkan di depan mata, macam mana reflect kita. Maka sidang jemaah, mim itu adalah muhasabah. Maka sehat dan waktu lapang, jadikan waktu untuk kita menimba ilmu. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam golongan yang tinggi di pandangan Allah, dalam masa yang sama hidup di dunia dalam keadaan hati yang lembut, dalam masa yang sama setiap waktu dan detik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tidak lain tidak bukan kita nak muhasabah diri kita. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat. Cukuplah setakat itu pada hari ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Perbaikilah niat kami ini, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ini di kalangan umat hamba-Mu yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah hati kami untuk sentiasa mengingati-Mu, ya Allah. Tegurlah kehidupan kami andai kami leka dan lalai kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah rumah ini sebagai satu tempat yang sangat mulia yang patut kami hadir setiap hari, ya Allah. Tetapkanlah cinta di dalam hati kami untuk beriktikaf di dalam rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatlah kehidupan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat. Permudahkanlah perjalanan kami untuk menuju ke syurga-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami banyak melakukan dosa dan kesilapan sebelum ini. Maka Engkau ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Jadikanlah majlis ini merupakan majlis yang Engkau berkati, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.